Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam perkenalan, namaku Esam bin Yam Sarah. Aku bukan orang Jepun, tapi aku orang Jawa. Kau tengok slang aku pun tahulah kan Jawa. Okey. So aku sebenarnya berasal daripada Johor. Uh, Sekarang ini menetap di Eco Grandeur, Puncak Alam, Bandar Puncak Alam. So aku sebenarnya dibesarkan di sebuah keluarga yang agak ramai adik-beradik lah. Ada lebih kurang ada 10 orang adik-beradik, 5 lelaki, 5 perempuan. Abang aku sulung lelaki dan bungsu adik aku perempuan. Ayah aku bekerja sebagai seorang buruh di sebuah estet di berdekatan dengan kampung. Manakala mak aku adalah suri rumah sepenuh masa, jaga anak lah. Jadi aku dibesarkan di kawasan kampung yang jarak antara jiran ataupun penduduk kampung yang ramai, yang banyak rumah ni agak jauh. So jarak rumah aku dengan jiran kampung yang lain lebih kurang dalam 1 kilometer. 1,5 kilometer lah jaraknya. Jadi memang rumah aku agak sunyi, tak ada jiran. Jiran sekeliling adalah hutan-hutan dan juga estet. Jadi kehidupan tu banyak backgroundnya berkawan dengan alam semula jadi. Dan adik-beradik akulah. So tak ada sosial lah. Jadi kehidupan kami ialah susah lah. Kami memang keluarga susah. Jadi aku masa kecil pun memang tak ada kawan. Sehinggalah bila umur masuk 7 tahun nak sekolah, barulah kita rasa dunia luar. Jadi bila kita dah nak sekolah tu, waktu itulah aku rasa sudah mula memahami dan merasai kesusahan hidup. Sebelum tu tak ada sebab yalah kita budak kecil, kita pun tak faham apa itu susah. Kita tahu semuanya disediakan, makan, pakai. Jadi bila dah sekolah kita dah mula faham, kita dah mula merasai dan memahami apa itu kesusahan. Ini bila jelas bila nak pergi sekolah. Jarak sekolah antara rumah ke sekolah lebih kurang 5 kilometer, 5 ke 6 kilometer macam tu. Dan aku pergi sekolah jalan kaki, keluar waktu subuh gelap. Dan bapa aku hanya hantar, biasalah bila kita nak masuk darjah 1, hari pertama, hari kedua bapa hantar. Masuk hari ketiga dan seterusnya jalan sendiri. Jadi aku jalanlah dengan kakak aku yang waktu tu aku darjah 1, dia darjah 4. Dan waktu tu tahun 1975. Dan saat yang aku paling tak lupa ialah bila kita nak pergi sekolah, hujan. Dan waktu tu di Johor, hari Ahad adalah hari perhimpunan. Kita sekolah hari Ahad perhimpunan. Jadi kena pergi awal sebab takut datang lambat nanti kena rotan. Jadi pagi-pagi tu kita dah siap, baju dah bersih, kasut dah cantik, putih kan, kapur. Tiba-tiba hujan nak pergi sekolah dan waktu tu kita tak ada payung. Yalah orang susah. Jadi bapa sediakan plastik. Plastik tak salah, plastik beras, dia jernih, belah separuh.
Kemudian bagi seorang satu dan kita selubung lah. Jadi tak kena hujan. Tapi pun dalam perjalanan hujan lebat, kita tetap juga kena hujan. Tapi tak semualah. Kasut basah, seluar pun basah, baju dengan beg je kita rasa selamat. Tetapi bayangkanlah pada usia anak-anak, saya dah menempuh susah, bangun awal pagi, gelap, kadang-kadang hujan, banjir, kita redah juga. Berjalan kaki dari rumah sampai sekolah lebih kurang 5 kilometer. Dan the bestnya aku ingat lagi masa nak pergi sekolah tu, sebab rumah kami di kawasan tanah tinggi, tinggi lah daripada kampung. Jadi bila nak turun tu, kami terpaksa tumpang laluan jalan kaki kebun pakcik. Dan waktu tu bapa tarah tanah tu yang turun bukit tu jadi tangga. Dia tak ada simen, dia just tanah, dia buat tangga lah. Jadi kita pun turunlah hari-hari. Dan the best ni tangga ni dia tak kekal lama sebab bila kerap kena hujan, tangga ni akan jadi luntur balik. Dia jadi macam, jadi kena korek balik. Dan itulah kehidupan aku. Sampailah satu ketika besar. So maknanya dalam hidup ni daripada kecil, aku dah rasa susah. Dan waktu tu aku pun kita tengoklah mak kita paksa survive, bapa pagi-pagi kerja. Jadi memang dah terbiasa susah. Jadi tak heran lah. Jadi bila kita belajar masuk universiti, dan aku pun masuk universiti pun bukanlah sekolah keputusan yang bagus sangat. Sebenarnya aku SPM pun ambil 2 kali. Yang pertama tu duduk asrama pun tak boleh skor. Tak tahu lah waktu tu otak ni memang benak lah kan. Dia tak boleh nak masuk tu, dia tak boleh serap. Jadi tapi saya kuatkan semangat, bangkit, cakap dengan diri tak apalah. Aku ambil lagi sekali, dan belajar sendiri. Atas kesedaran sendiri, motivasi diri sendiri, berbanding dengan kawan-kawan yang lain yang ambil 2 kali tapi dia sambung sekolah swasta untuk ambil SPM lagi sekali. Saya tak. So aku pergi kebun tolong bapa, tolong bapa urusan kebun dan sebagainya, teman dia pergi kebun. Itulah kerja aku. Siang, petang main bola, malam study. Jadi tak ada pun pergi tuition, tak ada pergi kelas lambat, tak ada. Semua belajar sendiri dan dengan kesedaran diri. Alhamdulillah, periksa dapatlah pangkat. Waktu pangkat 2, bila tengok result, kita tahu apa yang kita layak. Kita mohon dia pula. Dan waktu tu saya minta jurusan reka bentuk dalaman di UiTM. Kampusnya di Menjung. So, habis dah pergi Menjung, habis belajar, kerja. Tapi sebelum nak dapat kerja, waktu tu tahun 1990. Dan waktu tu ekonomi Malaysia tak berapa bagus sangatlah. Peluang-peluang pekerjaan tak banyak. Dan waktu tu ada masalah ekonomi lah. Dan waktu tu nak cari kerja, gaji kecil. Dan aku kerja, pertama yang aku kerja, sebelum kerja sebagai apa yang aku belajar, aku jual buku. Jual buku encyclopedia. Ada komisen lah. Dan dia ajar kita cara bercakap. Dan kita kena pergi jumpa orang lah. Cerita kan. Tak ada job, buat je lah. So, kerja seminggu, tak dapat bayaran. Hanya dapat buku je. So, aku ambil lah buku tu, gantilah. Dan tiba-tiba, bos lama tempat yang praktikal masa praktikal dulu, call balik. Syam, kau nak
buat apa sekarang? Kalau nak kerja datang sini. Jadi jumpa dia, lepas tu dia offer kerja. Tapi offer kerja gaji dia waktu tu ialah 450 je. Jadi kita dah belajar 3 tahun kan. Konon-konon diploma lah kan. Gaji waktu tu kawan-kawan gaji dalam 700, 800, 900, ada yang 1000. Tapi aku 450 je. So tanpa fikir panjang, nak tunggu kerja job tak ada lah, aku pun terima je lah. So di situ bermula aku bekerja sebagai staff yang pertama dan sebagai junior interior designer. Kerjanya ikut arahan bos lah kan, bos suruh buat tu. Jadi di situ aku belajar bekerja dari proses bawah. Even bukan sebagai designer saja, aku ni all rounder, semua boleh. Aku boleh jadi office boy, aku boleh jadi runner, aku boleh buat drafting, aku boleh design, aku boleh pergi semua. Boleh ambil payment, collect payment dengan klien, tak ada masalah. Jadi dipendekkan cerita, pengalaman bekerja di company tu, daripada aku staff yang pertama sampailah aku resign, pengalaman ada lebih kurang 12 tahun ke 13 tahun lah. Bermula dari bawah sampailah aku sebelum resign, pangkat aku di office tu ialah director. Ada saham 20%. So bos bagi, dan bila aku renung balik, tak sangka boleh daripada pekerja biasa boleh jadi one of the director. Selalu bila kita cakap director ni, owner of the company lah kan. So company tu bukanlah company corporate besar, company kecil je. Staff ada lebih kurang 9 orang. Total staff ada dalam 10 orang lah. Termasuk director ada dalam 14 orang. Office sewa. Jadi bezanya bila kita kerja makan gaji, kita tugas kita hanya bekerja lah, ikut apa yang diarahkan kan. Maknanya gaji cukup bulan, ada duit lah. Tapi bila kita beralih daripada seorang yang bekerja makan gaji kepada jadi bos lah, director company, kita ni dah level pengurusan, pentadbir, pengarah syarikat, sebab company tu Sdn Bhd. Dan skop bidang kita adalah sebagai konsultan, perunding reka bentuk dalaman. Itu kepakaran kita lah. Jadi sampai satu ketika memang kita punya nama, company punya nama dengan aku, dengan bos ni, kalau dalam pasaran ni kira top jugalah kan. Itu cerita dululah. Jadi sampai satu ketika rupanya bila kita bekerja sendiri jadi bos, sebenarnya tanggungjawab kita lagi besar. Kita bukan setakat perlu menyiapkan kerja yang telah diamanahkan oleh klien kita. Kita juga terpaksa jaga pengurusan pentadbiran syarikat, keuangan, human resource, cost overhead dan sebagainya, marketing dan supervision, design dan sebagainya. Jadi tanggungjawab tu jadi lagi besar. Dan kebetulan waktu tu bila aku jadi director, adalah partner. Waktu tu financial company taklah berapa kuat sangat. Congak-congak bolehlah tahan dalam 4 bulan, 5 bulan. Jadi terpaksa kerja kuat lah, cari buat pasaran, marketing dan sebagainya. Sampai satu ketika
job ada tapi payment lambat. Jadi bila payment lambat, kita dah keluar modal setiap bulan nak bayar gaji, overhead. So lama-lama kita tengok, duit dekat bank dah tak banyak. Jadi bila waktu kita nak bayar gaji cukup bulan kan, kita terpaksa dulukan yang penting lah. Gaji staff kena bayar dulu dan sebagainya. Dan kita sendiri sebagai pengarah terpaksa korban lah. Ambil allowance pun 50% je, ganti dan sebagainya. Jadi kehidupan bila dah jadi bos memang tough lah. Dan waktu tu mula rasa kita tak ada masa, sibuk, stres kerja, stres projek, stres kehidupan. Kadang-kadang yalah. Tapi tak ada pilihan, itulah yang ada. Jadi entah macam mana tu, saya pun sampai satu tahap macam kepala otak ni dah jadi apa, dah penuh dengan apa ni kan. Saya cakap saya nak rehat lah. Saya penat lah. Penat. Sebab semasa saya kerja, saya memang banyak tumpukan masa di kerja lah. So pejabat tu dah macam aku punya lah. Tapi dalam hati terdetik lah. Macam kerja kehidupannya macam ni je. Tak ada life. Tak ada quality time. Jadi lama-lama terfikir kan. Waktu tu saya bila dah jadi director, saya dah kahwin. Dan waktu tu dapat anak yang pertama. Lagilah kan, bila dah dapat anak, banyak lagi kos-kos kehidupan yang kita nak tampung dengan limitation sumber kewangan, pendapatan. Jadi kita lagi stres. Jadi saya ambil keputusan saya macam nak rehat lah sekejap. Jadi saya tulis surat dengan partner, dengan big boss. Boleh bos tak bagilah kan. Ambil cuti tanpa gaji 3 bulan. Lepas tu, pujuk akhirnya bos kata, okey lah, cuti lah. Jadi aku pun happy lah kan. Sebab segala yang ada kat kepala dah akan dilepaskan sementara. So bermulalah aku pun cuti 3 bulan tanpa gaji. Tanpa gaji tau. Ni berani brutalnya ni. Kan? Kenapa aku ambil keputusan berani ambil cuti tanpa gaji? Sebab waktu tu isteri dia adalah sedikit sumber pendapatan dari bisnes dia. Dan isteri aku ni sebenarnya dia pun bukan orang biasa-biasa. Dia pun orang ada nama lah. Kami menikah tahun 1995 dan waktu tu dia pun aku bekerja di syarikat dan dia bekerja di sebuah syarikat televisyen yang terkenal di Malaysia. Daripada wartawan biasa, lepas tu jadi wartawan betul dan seterusnya jadi wartawan dan pengacara. Dan beliau terkenal dalam program Nona atau Wanita Hari Ini tahun 1998. Kalau tuan-tuan kenal, nama dia Raziah Muhammad Kamal. Jadi waktu tu kami dah kahwin, dan Puan Raziah berhenti kerja pada tahun penghujung 1998 tak salah. Waktu tu saya dapat anak yang pertama, anak sulung. Dan di situ sebenarnya pun kita pun ada masalah dengan penjagaan anak lah. Sebab anak kita cubalah hantar nursery ni, dia tak selesa. Jumpa hantar nursery, dia nangis. Jadi macam kita mak bapak risau. Nak ambil orang gaji waktu tu fulus kan. Jadi nak kena ambil permit gitu gini, nak ambil yang tak ada permit, risau, takut. Lepas tu kita takut dengan trauma, dengan penderaan bayi dan sebagainya. Kita
Jadi kadang saya terpaksa lari waktu pejabat, saya lari sana lari sini uruskan anak dan sebagainya. Isteri saya waktu dia masih kerja, jadi dia sibuk, dia kerja tak ada waktu, dia sangat sibuk lah. Kadang-kadang kena bangun awal pagi untuk cari bahan, buat rakaman dan sebagainya, kadang sampai lewat malam. Jadi lama-lama rasa macam kesian tengok anak ni terabai. Jadi entah macam mana isteri saya buat keputusan yang drastik. Dia kata dia nak berhenti kerja, dia nak jaga anak, dia nak fokus jaga anak. Jadi saya pun terkejut juga, bukan senang. Daripada berjuta-juta rakyat Malaysia, dia terpilih bekerja di sebuah syarikat televisyen yang terkenal dan terbesar. Tiba-tiba nak berhenti. Saya tanya nak berhenti nak buat apa? Dia kata kita buatlah bisnes kecil-kecilan. Kita fikirlah nanti kan. Jadi dia pun berhenti. Jadi bila berhenti, selesai satu masalah, anak dia jaga. Tapi dalam masa sama dia pun cakap, you tak boring ke di rumah je kan? Jaga anak. Macam ni lah. Waktu tu saya ada sedikit simpanan, keluar modal, buat satu bisnes yang berkaitan dengan bidang yang dia cuba. Okay. Sebenarnya isteri saya ni, dia asalnya pun adalah graduan dalam bidang reka bentuk dalaman. Tetapi bila dah grad, dia cebur bidang broadcasting, wartawanan. Jadi lari. Tapi itulah dunia kan. Jadi apa pun kita tak boleh nak kawal. Situasi tu yang menentukan. Jadi dia pun buat bisnes. Rupanya dalam diam-diam sewaktu saya bekerja, dia buat bisnes jual art, lukisan, craft. Dalam diam-diam rupanya dia juga telah menyertai satu perniagaan yang ramai orang tak suka lah sebenarnya. Waktu tu dia terlibat dalam perniagaan MLM. Jadi saya pun tak tahu apa itu MLM, tapi saya pernah menggunakan produk MLM dan saya rasa perniagaan MLM ni bagus waktu tu. Sebab selain daripada dia ajar kita cara bagaimana nak jadi usahawan dengan modal yang kecil dan boleh dapat income yang besar, MLM lah cara dia. Dan akhirnya boleh dapat kebebasan masa, keuangan dan sihat. Tapi saya tak tahulah dia pun join bisnes tu kan. Saya pun tak tanya. Jadi saya tengok dia. Dalam diam-diam sebelum saya buat keputusan berhenti cuti tanpa gaji, sebenarnya dia dah buat secara diam-diam dengan guna produk saja. Dalam lama dia pun buat sikit-sikit kan, sampai saya tahu. Tiba-tiba dia bagi tahu saya dia dapat kereta percuma. Awak ingat lagi waktu tu kereta pertama tu dia dapat wajah, Proton wajah. Kan? Plate number dia RE 8485 tak salah saya. Waktu tu tahun 2000. Okay. Jadi saya pada tahun 2000 tu bulan berapa saya tak ingat. So saya berhenti cuti, saya tolong dia. Meniaga teman dia lah. Dia nak pergi mana saya hantar, saya jadi driver lah. Dia pergi sana sini hantar. Dan akhirnya sehinggalah daripada pendapatan dia waktu tu ada income dalam 4,000 ke 5,000 sebulan, dapat kereta percuma. Bila saya sama-sama buat dengan dia, saya tolong dia dan saya belajar, saya buat macam mana dia buat, saya support dia lah. Alhamdulillah, Allah rezeki Allah Ta'ala, pendapatan tu meningkat daripada 4 angka naik ke 5 angka. Tak salah saya waktu tu tahun 2001. Awal 2001, kami dinobatkan sebagai salah seorang ejen
ataupun distributor lah, ejen lah kan. Pangkat diamond, pendapatannya 5 angka dan seterusnya. Jadi selepas habis 3 bulan, aku pun sambunglah balik kerja. Dengan fikiran tu, kena kerja balik lah jawabnya. Tapi entah macam mana, bila jumpa Big Boss kata, Sam, kau tak payah kerja lah, Sam. Aku rasa kau lebih baik fokus dengan bisnes yang kau buat sekarang. Jadi bila dia cakap itu, saya pun macam pening-pening lalat ni. Betul ke bos ni kan? Betul ke ni kan? Macam-macam lah ada dalam fikiran. Tapi waktu tu, tak apalah. Okey je lah. Jadi kata, okey lah bos. So saya resign sepenuhnya pada tahun 2001. Dan terus menumpukan perniagaan dalam bidang MLM. Jadi di situlah bermulanya karier saya, kerjaya saya dalam dunia MLM. Daripada seorang yang bekerja sebagai profesional, juru reka bentuk dalaman, interior designer, sebagai perunding, bertukar kepada perniagaan MLM ataupun dipanggil network, business networking ataupun network builders. Itulah sedikit cerita aku tentang sejarah aku, bagaimana bermula dan terlibat dengan dunia networking ataupun dulu dipanggil MLM atau direct selling lah. Dan satu perniagaan yang akhirnya orang pun macam bila sebut je MLM, orang macam tak nak. Takut tapi aku akan cerita dengan korang ni the next video tentang sebenarnya apa itu MLM yang ramai orang tak tahu. Dan dalam diam tak diam, aku telah menceburi perniagaan MLM ni sudah 23 tahun. Dan aku tak buat bisnes apa lain, aku tak buat pun sebagai interior designer, tak ada buat punya. Hanya fokus kepada business networking. So untuk tahu cerita selanjutnya, tunggulah video aku yang kedua yang akan datang untuk lebih lanjut tentang apakah perniagaan atau bisnes MLM. So jangan lupa follow aku, like and share, tekan butang subscribe. Mudah-mudahan perkongsian aku yang ciput ni kan, aku pun bukanlah orang hebat, biasa-biasa. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat pada korang dan aku juga. Jadi terima kasih kerana sudi mendengar aku punya cerita dongeng kan. Mudah-mudahan memberi inspirasi dan semangat pada anda-anda di luar sana yang mungkin sedang mencari perubahan dalam hidup, kemajuan. Ini mungkin satu titik tolak. Jadi jumpa anda semua di lain waktu. Aku doakan anda semua berjaya, kaya, barokah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.